Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam rancangan Sembang Apa Tu. Baiklah, hari ini saya berada di Tumpat. Hari ini saya akan bawa you guys semua untuk explore beberapa pulau di kawasan Tumpat. Hari ini tiada Yaya, kerana Yaya belum lagi vaksin. Jadi tanpa buang masa, jom. Sekarang ni kita tarik bot dulu, tolak bot ke dalam sungai. Dan kita mulakan perjalanan kita. Bersiap-siap kita explore Pulauan Tumpat. Kita tengok apa yang ada di sekitar pulau yang berada di Tumpat, Kelantan. Cuaca ini agak baik, tidak terlalu panas, agak redup, jadi sangat sesuai bagi aktiviti outdoor macam ni. Mendengar bunyi bot, mendengar bunyi air, mendengar bunyi sungai, melihat kehijauan di sekitar Tumpat ni, memang saya boleh katakan sebagai satu yang sangat berkesan untuk kita release stres setelah sekian lama kita berkurung di rumah. Adalah elok sebenarnya sekali-sekala kita melihat tempat ataupun satu environment yang sebelum ni kita tak pernah tengok. Kalau bagi saya sendiri, apa yang sedang saya tengok sekarang ni memang satu, saya berkatakan, pengalaman yang baru lah. Maknanya view yang tidak pernah saya tengok sebelum ni. Di kawasan sungai ni banyaklah aktiviti-aktiviti penduduk kampung, menangkap ikan, banyak bot. Cuaca ini agak baik, dapat banyak bot orang kampung di sekitar tepi-tepi sungai ni, sepanjang sungai ni lah. Sekarang ni, yang ni adalah kawasan Teluk Renjuna. Jadi kita akan pergi lagi dekat kawasan ni. Ini adalah bot orang kampung dan kita nampak daripada jauh ada timbunan pasir. Maknanya ada aktiviti proyek pasir lah di kawasan Teluk Renjuna ni, pasir sungai ya. Dan juga banyaklah aktiviti-aktiviti laut di sekitar ni. Okay, nampak tu ada timbunan pasir. Mana kita akan tuju selepas ni. Terdapat beting pasir juga di sungai ni. Ini adalah beting pasir seperti pulau yang kecil. Di atasnya adalah kabel elektrik yang menyambungkan elektrik ke kawasan pulau-pulau di sekitar Tumpat. Baiklah, seperti yang kita tahu, ini adalah tapak pantai Pasar Terapung yang telah terabai, kesan daripada PKP. Di kawasan memang dah terabai, memang banyak kemudahan yang dah rosak dan ditinggalkan begitu sajalah. Nak mendarat ke JT ni pun agak menyeramkan sebenarnya, sebab kawasan ni dah terlalu lama ditinggalkan. Di kejauhan nampak juga bot yang tersadai. Di sebelah kawasan pantai Terapung ni ini adalah Pantai Suri, tempat yang sebelum ni agak meriah dengan pelancong datang makan, datang tengok-tengok berjalan-jalan sekitar pulau tersebut. Tapi sekarang ni terabai lah, kesan daripada PKP. Ini adalah bot yang tersadai. Saya tak pasti kalau ada orang kampung tinggal di pulau tu. Jadi kalau you guys ada yang pernah sampai di Pulau Suri ataupun pernah sampai di Pasar Terapung, nanti you guys boleh komen dekat bawah ni,
sharekan pengalaman you guys semasa tempat tersebut aktiflah dengan aktiviti pelancongan. Ini adalah kawasan projek korek pasir lah di sepanjang sungai. Sungai-sungai di Kelantan memang popular lah aktiviti korek pasir ni sebab banyak kawasan yang sesuai. Okey, sekarang ni kita dah sampai di satu kawasan Pulau Beting Pasir, pulau tanpa nama. Okay guys, sekarang ni saya berada di pantai. Saya pun tak tahu nama pantai ni apa, tapi kalau daripada pantai Suri ataupun kawasan Pasar Terapung, bila naik bot dan terus lagi daripada kawasan pantai tersebut akan sampai di satu kawasan saya panggil sebagai kawasan Beting Pasir. Kita dapat aktiviti korek pasir dan menjadikan tempat ni antara tempat yang cantik untuk mengambil gambar. Sebab pantai ni, saya boleh katakan pantai ni mungkin hanya dikunjungi oleh penduduk setempat. Maksudnya penduduk yang berada di pulau-pulau sekitar tempat ni sahaja yang mungkin akan datang ke tempat ini. Sebab tempat ni bersih daripada sampah manusia, tetapi cuma banyak ranting-ranting kayu yang dihanyutkan oleh laut. Okay, jadi seterusnya saya akan jalan-jalan pusing-pusing sekitar pulau ni dan selepas itu kita akan pergi ke tempat lain pula. Okay, jom kita jalan-jalan. Kawasan pantai ni sebenarnya agak bersih, cantik dan juga mendengar desiran ombak di tepi-tepi pantai ni memang cukup menenangkan. Kawasan yang sesuai untuk merehatkan minda. Seperti orang kata, jauh perjalanan, luas pemandangan. Kawasan ni memang agak cantik, pemandangannya cantik. Banyak ranting-ranting kayu yang dihanyutkan oleh laut, pasir yang putih bersih, kawasan laut yang terbentang luas. Waktu ni pun ombak tidak besar, ombak kecil saja. Kita akan pergi ke Pulau Sri Tanjung. Di Pulau Sri Tanjung tu ada, dikatakan ada kedai makan, maknanya ada restoran lah kat situ. Jadi tanpa buang masa lagi, jom. Okay, sekarang ni kita akan pergi ke tempat lain. Masih lagi menaiki bot yang sama. Terima kasih kepada driver bot. Okay, berjalan-jalan bersia-sia menaiki bot di sekitar pulau kawasan tumpahnya adalah satu, bagi saya personally, adalah pengalaman yang saya tidak pernah buat sebelum ni. Dan saya tak pernah pun explore di kawasan ni, tak pernah tahu pun yang pantai Suri ni, pulau Suri ni terbengkalai. Dan juga kawasan Pasar Terapung yang terbiar. Saya pun tidak sangka lah kawasan yang sebelum ni meriah dan dipenuhi pelancong, tapi sekarang ni terbiar. Kesan daripada PKP, sektor pelancongan yang teruk terjejas. Mungkin ada penduduk kampung yang sebelum ni sumber pendapatannya bergantung pada aktiviti pelancongan di sekitar pulau-pulau tumpat ni, tapi sebabkan PKP, pendapatan mereka terjejas. Dia terjejas dengan teruk. Kita menyusuri sungai. Ini adalah sungai, tak pasti sungai ni dinamakan sebagai Sungai Kelantan juga ataupun dah dinamakan sebagai sungai apa. Adakah Sungai Pinang? Saya tak pasti. Kalau you guys tahu, you guys boleh komen kat bawah. Okay, kelihatan bot-bot
di tepi sungai, bot milik penduduk kampung. Panjang laluan ni terdapat banyaklah pokok nipah di sekeliling sungai. Dapat juga pulau-pulau yang mungkin tidak berpenghuni tapi banyak pokok kelapa. Okay, ada pulau-pulau yang terdapat aktiviti pertanian yang dijalankan oleh penduduk kampung. Okay, melihat susunan pokok kelapa yang banyak-banyak ni memang satu pemandangan yang indah, pemandangan yang sangat menenangkan fikiran. Okay, di Selekor ni kena berhati-hati sebab dia adalah kawasan blind spot, kena slow sikit. Kawasan ni seperti yang you guys nampak, ini adalah laluan utama lah. Saya boleh katakan laluan ni sebenarnya agak sibuk dengan aktiviti seharian penduduk kampung. Okay, ini bot yang terbengkalai, terbiar. Kita telah sampai di Pulau Sri Tanjung, juga terbengkalai. Okay, terbiar lah. Namun ada penduduk kampung juga yang tinggal di pulau ni. Cuma aktiviti pelancongan saja yang tidak dijalankan. Sekarang ni saya dah sampai di Pulau Sri Tanjung. Di Pulau Sri Tanjung ni terdapatnya restoran yang betul-betul berada di tepi sungai. Jadi kalau guys ada kelapangan, kalau datang ke Tumpat ataupun nak bersiar-siar di sekitar kepulauan sekitar Tumpat ni, jangan lupa untuk singgah di Pulau Sri Tanjung untuk makan. Okay, jom saya bawa you guys semua untuk pusing-pusing dan tengok apa yang ada dekat Pulau Sri Tanjung ni. Okay, jom. Selamat datang ke Pulau Sri Tanjung. Ini adalah pintu gerbang, pintu masuk di Pulau Sri Tanjung, jeti utama lah. Okay, terdapat rumah penduduk kampung yang terlibat di dalam aktiviti pelancongan sebelum ni. Okay, terdapat banyak kemudahan di Pulau Sri Tanjung ni. Terdapat banyak buah kelapa yang terbiar di bahagian bawah. Okay, cantik juga sebenarnya restoran ni. Okay, di Pulau Sri Tanjung ni terdapat banyaklah kemudahan yang bagi saya agak menarik juga. Okay, kalau seperti yang you guys nampak ni, ada seperti gazebo atau tempat untuk kita beristirahat lah di Pulau Sri Tanjung ni. Selain daripada kedai makan atau restoran, terdapat juga banyaklah aktiviti-aktiviti redah yang boleh dilakukan. Antaranya you guys boleh sewa basikal, boleh berkayak di sekitar ni. Ada juga tapak perkemahan, ada dewan seminar. Okay, nampak? Ada basikal terapung. Nampak ni? Basikal terapung. Dan pada sesiapa yang sukakan alam sekitar, okay, bolehlah datang ke Pulau Sri Tanjung. Nampak ni, sini pun ada seperti gazebo yang tinggi, tempat yang menarik lah untuk beristirahat. Okay, jom. Jadi kita teruskan lagi perjalanan ke depan. Kita explore lagi, kita tengok apa yang ada di Pulau Sri Tanjung ni. Buah kelapa pun banyak ya kawasan ni. Yalah, buah kelapa pun banyak. Kemudahan seperti tandas pun ada, jadi you guys tak perlu risau lah.
Okay, di Pulau Sri Tanjung ni juga banyak chalet yang boleh disewa. Namun kawasan ni memerlukan proses pembersihan kerana banyak sebab kesan daripada PKP lah. Tempat ni dah lama tiada pengunjung. Hopefully selepas ni akan dihidupkan kembali kawasan ni. Okey guys, di Pulau Sri Tanjung ni sebenarnya kawasan adalah kawasan padang sebenarnya, padang yang luas, tapi sebabkan PKP dan jadi terlalu lama kawasan ni terbiar, dan kawasan yang luas ni telah tumbuh bunga, dah jadi macam seperti ladang bunga. Saya pun tak pasti apa nama bunga ni. Mungkin you guys kalau mana yang tahu boleh letak komen kat bawah lah apa nama bunga ni. Jadi kawasan jadi macam cantik, sangat cantik. Bayangkan padang yang luas tapi dipenuhi oleh bunga. Jadi jom saya tunjukkan you guys bunga apa. Okay, jom. Nampak? Bunga penuh lah kat kawasan ni. Seluas padang bola sepak tapi dipenuhi oleh bunga ini. Nampak? Ini boleh menjadi satu kawasan yang sangat cantik untuk mengambil gambar. Okey guys, sebab apa saya selalu tekankan kawasan yang cantik untuk mengambil gambar, pergi sana mengambil gambar? Sebab kalau pergi mana-mana pun, kalau pergi bercuti ataupun you guys mengalami sebarang kenangan yang manis, benda yang paling penting you guys akan buat ialah mesti sama dia ambil gambar ataupun ambil video untuk mengabadikan memori tersebut, supaya next time you guys boleh tengok balik gambar tu, boleh kenang balik kenangan-kenangan yang lama kan. Jadi sini memang tempat yang sangat sesuai lah untuk mengambil gambar. Jom saya pusing lagi dekat kawasan sekitar pulau ni. Okay, jom. Saya sekarang ni adalah antara penduduk di sekitar pulau ni. Tapi bukan Pulau Sri Tanjung, pulau lain lah, Idi. Okay, saya nak tanya lah, agaknya biasanya kalau orang di sekitar Pulau Tumpat ni, biasanya apa aktiviti seharian diorang? Di laut, pergi ke laut lagi? Macam mana? Okay, macam mana aktiviti pelancongan sepanjang PKP ni? Tak ada pengunjungan. Langsung tak ada pengunjung. Jadi adakah macam kawasan-kawasan pelancongan di sekitar pulau ni dibangunkan oleh penduduk tempatan kau ataupun kerajaan negeri yang uruskan kau? Penduduk tempatan. Maknanya kalau tak ada pengunjung, tak ada pendapatan lah dia orang ni. Jadi platform YouTube ni akan jadi salah satu medium untuk mempromosikan apa yang menarik di pulau ni. Jika dah dudus ataupun satu orang nanti dah boleh rentas negeri atau rentas daerah, you guys boleh datang ke Tumpat ni. Okay, jom saya bawa you guys pusing-pusing ke tempat lain pula. Okay, jom. Okay, di Pulau Sri Tanjung ni terdapat juga banyak buah nipah. Okay, ni salah satu contoh lah buah nipah. Mungkin you guys tahu ataupun ada yang pernah rasa buah nipah ni, mungkin you guys boleh letak lah komen kat bawah ni, apa keistimewaan buah nipah ni.
Okay, ini adalah daripada dekat chalet yang terdapat di Pulau Sri Tanjung. Chalet ni agak cantik. Okay guys, kawasan ni sebenarnya sebelum pada PKP agak meriah lah. Ramai orang yang datang ke sini melakukan berbagai-bagai aktiviti yang berkaitan tentang alam sekitar. Ada yang berkemah, ada yang bawa family. Tapi disebabkan PKP jadi kawasan ni jadi kurang pengunjung dan boleh katakan hampir tiada pengunjung luar. Yang ada hanyalah orang kampung yang bersia-sia di sekitar kawasan ni lah. Sekarang kita meninggalkan Pulau Sri Tanjung. Kita menelusuri sungai. Kita pergi ke lokasi seterusnya. Okay, kelihatan banyak bot-bot penduduk kampung. Terdapat pelbagai jenis bot. Okay, sekarang ni kita akan pergi singgah sebentar ke rumah driver boat. Ini ada kawasan rumah driver boat lah. Dan sekarang ni saya berada di Pantai Haji Nikmat, berhampiran dengan kawasan Teluk Rejuna lah. Okay, sekitar ni ada kawasan penempatan kampung, ada penduduk-penduduk kampung di sekitar kawasan ni lah. Kalau kita perhatikan sepanjang sungai tadi, sepanjang perjalanan banyak jeti-jeti dan juga banyak bot yang dimiliki oleh penduduk kampung. Jadi kenderaan utama di sekitar kawasan ini adalah bot, okay, kenderaan ais sebab tiada jalan raya lah. Okay, kalau juga perasan ada tempat-tempat yang mempunyai jeti yang proper, jeti yang dibuat daripada batu. Ada juga jeti yang dibuat daripada kayu. Ada jeti yang diusahakan sendiri oleh penduduk kampung. Saya pun tak pasti sebenarnya apa yang terdapat di pulau-pulau tu. Mungkin banyaklah aktiviti-aktiviti, banyak tempat-tempat yang berpotensi untuk dibangunkan, seperti Pulau Suri tadi, seperti Pulau Sri Tanjung. Kawasan ni memang banyaklah pulau-pulau yang bagi saya mempunyai pemandangan yang cantik. Dipenuhi pokok kelapa. Banyak aktiviti-aktiviti air yang boleh dilakukan. Okay, melepasi Pulau Sri Tanjung, di Selangor perlu slow sedikit kerana kawasan blind spot untuk bot. Okay, jangan ingat kereta saja ada blind spot, bot pun ada blind spot dan perlu berhati-hati. Sekarang ni saya berada di Pulau Teluk Rejuna. Okay, di Tumpat lah, dia adalah sebuah pulau. Kalau tengok di belakang saya ni adalah satu timbunan pasir yang agak tinggi, okay, seperti bukit lah. Okay, timbunan pasir ni berada di Pulau Teluk Rejuna lah. Dia sama je dengan lebih kurang yang you guys pernah tahu di pantai Mekmas, ada timbunan pasir yang tinggi, ada orang main gelungsur ke bawah. Dan di pantai Teluk Rejuna, di Pulau Teluk Rejuna ni juga terdapat timbunan pasir yang tinggi. Okay, Bukit Pasir ni terdapat banyak kesan kaki lembu di bahagian bawah ni, dan juga banyak kesan tapak kaki lembu di atas Bukit Pasir. Jadi mungkin lembu pun boleh mendaki lah bukit ni, walaupun agak tinggi sebenarnya. Salah satu kawasan yang boleh dibangunkan.
kawasan yang berpotensi. Okay, di kejauhan kita nampak pula pantai Mekmas. Okay, pantai Mekmas memang terkenal lah dengan timbunan pasir yang tinggi. Dan ni kita akan pergi ke pantai Mekmas melalui jalan air. Okay guys, sekarang ni saya berada di pantai Mekmas. Okay, pantai Mekmas ni juga boleh, kalau daripada JT tadi, daripada JT sekitar kawasan Kok Majid tadi, tumpat boleh juga, kalau mengikut sungai boleh sampai hingga ke pantai Mekmas ni. Okay, kalau juga nak tengok sekitar sungai and then nak ambil gambar di sekitar pantai Mekmas ni, juga boleh menaiki bot. Okay, seperti juga pantai Mekmas ni terkenal dengan ni lah, betik pasir yang tinggi, yang cantik untuk mengambil gambar, dan juga boleh buat aktiviti gelongsor pasir dan lain-lain. Okay, jom saya bawa you guys semua untuk pusing-pusing sekitar pantai Mekmas, Kelantan. Okay, jom. Kita mulakan pendakian mendaki bukit pasir di pantai Mekmas. You guys perlukan pakaian yang sesuai lah, kerana perlu mendaki kawasan yang berpasir. View yang agak cantik. Okay guys, sekarang ni saya baru sampai separuh daripada bukit pasir di pantai Mekmas ni. Agak letih juga sebab dia pasir. Okay, tapi view daripada atas ni sangat cantik lah. Jadi siapa yang datang ke negeri Kelantan, jangan lepaskan peluang untuk datang ke pantai Mekmas. Kawasan ni memang cantik. Jom saya pun bawa you guys pusing tempat lain pula. Okay, jom. Okay guys, sekarang ni saya berada di puncak beting pasir di pantai Mekmas. Okay, daripada view atas ni juga boleh nampak kat belakang saya ni, boleh nampak kawasan yang luas lah daripada puncak ni, dan pemandangan daripada atas ni sangat menarik. Jadi you guys yang datang ke kawasan pantai Mekmas ni, jangan lepaskan peluang untuk mendaki bukit pasir ni. Okay, jom kita pusing. Untuk pengetahuan juga, pantai Mekmas ni dia sebenarnya terletak bersebelahan dengan pantai Cahaya Bulan PCB, tapi nak pergi ni laluannya lebih kurang sama lah, tapi ada lencongan untuk pergi ke pantai Mekmas ni. Okay, kalau you guys semua ada cadangan ataupun selepas PKP ni ada bercadang, sedang mencari-cari tempat yang menarik untuk dilawati ataupun pemandangan yang cantik untuk dinikmati, you guys mungkin boleh datang ke kawasan Tumpat. Daripada JT Kok Majid tu boleh juga menaiki bot dan akan boleh pusing menyusuri
sungai hingga ke pantai Mek Mas ni. Okay, jom pusing-pusing. Okay guys, walaupun bukit ni tinggi tapi jangan risau sebab mudah je nak naik sebab dia cuma pasir. Andai kata terjatuh pun anda akan terjatuh atas pasir lah. Kalau kita boleh nampak ni budak-budak kecil pun boleh naik lah. Okay, budak sekolah rendah pun, budak-budak kecil pun boleh naik. Jadi you guys yang lutut masih kuat, pasti tak ada masalah, insyaAllah tak ada masalah untuk naik ataupun untuk sampai ke puncak bukit ni. Okay guys, macam mana kita punya travel hari ni? Okay tak? Okay lah untuk sekitar, untuk pergi pusing-pusing kawasan-kawasan yang dekat-dekat dan kos, yang penting kos rendah. Okay, jadi sampai sini je sesi kita pada kali ini. Sesi yang agak menarik dan sangat memuaskan dan sangat berkesan untuk kita katakan sebagai release tension. Jadi untuk sesi akan datang kita akan bawa you guys ke tempat menarik yang lain pula. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum dan bye bye.